Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama lagi untuk kita teruskan pengajian kita berkaitan dengan fiqh menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala. Topik yang kita akan masuk pada pagi ini ialah fasal yang keempat berkaitan dengan zakat haiwan, zakat ternakan. Zakat ternakan menurut Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksudkan ternak kat sini ataupun dalam bahasa Arab disebut al-an'am adalah al-an'am adalah perkataan jamak plural daripada perkataan na'am. An'am adalah binatang yang dirujuk kepada unta dan sejenisnya. Semua jenis unta. Unta ni macam-macam jenis ada. Paling mahal sekali ni unta merah. Kalau unta merah ni harga juta kata seekor. Dia termasuk semua jenis unta lah. Yang kedua, lembu. Lembu, semua jenis lembu termasuk kerbau, seladang ke atau sewaktu dengannya. Dan kambing, semua jenis kambing. Semua jenis kambing. Lembu walaupun jenisnya dipanggil ada lembu kecil, lembu ketot. Dia besar ni macam kambing je besar dia. Dia ni memang ada jenis kambing lembu yang besar, kecil memang kecil ya kan. Maka pun sama juga dia akan ambil lembu lah ya kan. Zakat lembu. Kambing walaupun besarnya macam lembu sekalipun, zakat dia adalah zakat kambing ya kan. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran, wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u kathirah wa minha ta'kulun. Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan, itu tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu boleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu. Zakat ternakan adalah zakat seperti mana kita dah ambil sebelum ni pada mukadimah. Maknanya zakat ternak ni zakat adalah zakat yang wajib. Cuma bagaimana, apakah syarat-syaratnya, yang kita perlu tahu. Bukan ada kambingnya terus kena bayar zakat, tidak. Yang pertama, dia ada syarat-syarat ni. Syarat-syarat yang diletakkan berdasarkan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah ada beberapa syarat. Yang pertama sekali ialah Islam lah. Tentulah nak keluarkan zakat mesti orang Islam. Orang kafir tak wajib bayar zakat. Bukan maksudnya kita kata orang Islam, orang bukan Islam ataupun orang kafir nama Allah, mereka pada dasarnya wajib bayar zakat, tetapi terhalangnya dia ataupun terhalangnya mereka ataupun mereka tak bayar zakat sebab kufur pada Allah. Sebab mereka itu kufur kepada Allah, sebab itu mereka tidak membayar zakat. Bukan maknanya mereka tadi pada dasarnya tidak wajib, bahkan dituntut. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kamu disambar oleh api neraka? Pada orang kafir, mereka berkata sebab kami tak sembahyang, katakan. Pada dasarnya mereka juga dituntut sebab mereka semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala.
Tapi disebabkan kekufuran mereka, maka terhalangnya kalau mereka keluarkan pun sekali, mereka tidak dapat ganjaran apa-apa, kan? Mereka tak dapat apa faedah dekat akhirat kelak, kan? Jadi tuan-tuan macam Allah, orang kafir, orang bukan Islam, kalau mereka bayar zakat sekalipun tidak sah, kan? Sebab kufurnya mereka tadi. Sebab itu dalam fiqh dia kata syarat nak mengeluarkan zakat itu mesti orang Islam, kan? Hal ini telah dibincangkan panjang lebar pada awal bab nama Allah. Yang kedua, cukup nisab. Nisab selalu berbezalah sesuai dengan adanya perbezaan jenis. Unta lain, kambing lain, lembu lain, katakan. Kenapa 3 binatang ni yang lain Ustaz macam mana, yang lain tidak? Yang lain tidak digunakan, macam contohnya orang bela kuda ke, orang bela orang bela ayam ke, tak ada ayam, zakat ayam tak ada, zakat burung unta tak ada, katakan. Tetapi kalau yang tu kalau dijual, dia akan masuk zakat barang dagangan, katakan. Maka ni untuk ternakan menghormati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi Islam, yang kedua cukup nisab, nanti kita akan lihat nisab satu persatu. Dan yang ketiganya haul, telah berlalu setahun. Maksudnya adalah harta yang ada, yang akan dizakat tersebut telah melalui 1 tahun. Dengan kata lain, tidak wajib zakat harta hingga cukup setahun. Di sini di tangan pemiliknya lah. Hal ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW, tidak ada zakat harta kecuali telah melalui 1 haul. Dan hal ini disebabkan harta tersebut tidak sampai sempurna kecuali sebelum berlalunya setahun, sedangkan mubadalah fasid tidak terpotong 1 haul walaupun bersambung dengan penerimaan. Makanya tuan-tuan mati Allah, zakat itu tidak diwajib kecuali cukup setahun, kecuali zakat-zakat tertentu, zakat ternak, zakat dipanggil zakat biji-bijian. Zakat bijian, dia zakatnya ialah yaum hasadihi, mana hari dituai zakat tersebut. Bila dituai, masa itulah dia bayar zakat. Walaupun di situ adalah khilafnya juga, kena cukup setahun dan sebagainya. Itu nanti kita bincang bila zakat masuk zakat biji-bijian. Ada di tangan pemilik. Syarat yang berikutnya tuan-tuan mati Allah, milkul tam. Maknanya binatang ternakan tadi adalah milik dia sepenuhnya. Dia syaratkan dalam zakat haiwan ini adalah haiwan tersebut di tangan si pemiliknya hingga setahun penuh. Apabila pemilikan hilang dalam pembahagian tahun, dalam tempoh setahun itu, kemudian kembali lagi, maka dihitung 1 haul daripada pemilikan baru tersebut. Kita kata nama Allah, kena ada pemilikan yang sempurna, katakan. Itu syarat. So, kalau dia tak memiliki, bukan milik dia, dia jaga orang punya, maka tak wajib bayar zakat. Bukan milik dia, milik orang lain. Apabila haiwan tersebut, haiwan ternak tersebut diganti dengan haiwan ternak lain dari satu jenis seperti unta dengan unta, ataupun dengan jenis yang berbeza seperti unta dengan kambing, maka setiap daripada kedua bentuk ini mesti mengulangi perhitungan haul daripada pemilikan baru ketika adanya penggantian tersebut. Maknanya kalaulah kambing kita mati, kita gantikan yang baru, kena kira baru. Dia tak boleh continue kiraan yang lama. Ataupun berpindah milik, contohnya berpindah milik, maka bila berpindah milik pada orang lain juga mengikut kiraan yang baru, dia tak continue yang lama, katakan. Wallahu a'lam. Kemudian dalam Allah Subhanahu wa taala, syarat yang berikutnya ialah memakan rerumputan. Dia sebut kat sini memakan rerumputan saimah, ataupun yang dipanggil istilahnya penggembalaan, katakan. Syarat yang ketiga, syarat yang keempat, syarat yang kelima ialah binatang itu hendaklah digembala
kebanyakan dalam tempoh setahun tu kebanyakannya digembala. Ada. Bukan maklufah. Maklufah maknanya yu'laf alih. Maklufah ni maknanya bukan dia makan dekat kebun dia khas, ada kawasan dia khas, ataupun bukan yang diberi makan. Bukan yang diberi makan. Kalau kata kita sabit rumput, kita bagi makan dia duduk dalam kandang, ataupun macam Allah kambing tersebut dalam kawasan saja, katakan, makanya tuan-tuan macam Allah tu tak perlu bayar zakat ternakan. Dan kebanyakan yang kat Malaysia ni tak semuanya jenis maklufah. Kebanyakannya adalah maklufah. Maklufah tu maknanya tadi dia tak pergi gembala. Kalau Arab biasa memang dia pergi gembala. Pagi dia bawa keluar kan, bawa pergi padang pasir, sekarang petang dia bawa balik masuk kandang. Ada, itu dipanggil gembala. Ada gembala. Tapi kalau kita lepaskan dalam kawasan contohnya, itu tidak dipanggil gembala, makanya tuan-tuan rahmati Allah tidak wajib bayar zakat, katakan, kecuali apabila digembala. Ada digembala ni macam cerita Piramli dululah, tak? Macam mana dia bawa kan, dia jaga daripada pagi sampai petang, kata petang bawa balik, katakan. Itu masuk gembala, katakan. Kalau kita dekat kita yang sediakan makanan untuk lembu tadi, kita keluar duit lain untuk bayar makanan dia ataupun tenaga lain, potong rumput ke sawit rumput ke untuk bagi dia makan, maka itu tak dipanggil saimah. Itu maka walaupun banyak tidak kena bayar zakat. Tapi dia biasanya orang buat macam tu untuk diberniaga dagingnya, untuk diberniaga pula, so dia kena zakat perniagaan, katakan. Dia tak kena zakat ternakan, katakan. Haiwan ternak ini tidak dikerjakan. Syarat yang berikutnya, haiwan ini tidak dipekerjakan. Kalau unta dia banyak, tapi gunanya untuk dia bawa semasa musafir contohnya, masa berniaga. Dulu dia unta ni dia bawa dalam perjalanan musafir untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat, berdagang, katakan. Makanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak perlu bayar zakat ternakan. Tapi kalau ianya macam tadi lah, senangnya kalau dia digunakan untuk jualan, maka dia akan dikenakan zakat perniagaan. Wallahu a'lam. So dia takkan dizakat dua kali. Kena zakat ternakan, kena zakat jualan, tak ada. Dia salah satu. Dah kena zakat ternakan, maka nanti Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bukanlah sekali lagi dia kena zakat perniagaan, tak ada, dia either salah satu. Lepas tu tak cukup syarat pun kalau dia tak gembala, untuk zakat ternakan. So haiwan ternak ini tidak dipekerjakan. Disyaratkan di dalam kewajipan zakat haiwan mesti dapat dikembangkan atau dimanfaatkan dengan memerah susu, menggemukkan ataupun memperbanyakkan keturunannya. Itu tujuan zakat ternakan. Zakat ternakan ni zakat haiwan yang dibela untuk manfaat susunya ataupun untuk digemukkan dan perbanyakkan keturunannya, linasli, dan bukan untuk dipekerjakan. Apabila haiwan ternak ini adalah haiwan yang dipekerjakan seperti unta untuk dibebankan barang bawaan padanya, maka tidak ada zakat di dalamnya. Dalilnya dia adalah sebagaimana yang disebut dalam hadis riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, bahawa baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, pada lembu yang dipekerjakan tidak ada suatu, yakni zakat, tidak ada dikenakan zakat. Baik, kita lihat nama Allah Subhanahu Wa Taala terus pada nisab ternakan. Secara umumnya nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk zakat ternak, dia ada nisab setiap binatang-binatang yang nak yang saya sebutkan tadi, unta, lembu dan juga kambing. Untuk zakat unta, setiap 5 ekor kambing, setiap 5 ekor
unta, 1 ekor kambing, kata. Dan kambing tu bukan kambing biri-biri, sorry, kata kan. Dia lain, kambing dengan biri-biri lain. Jangan samakan. Ada ramai orang tak alert. Dia ingat kambing semua kambing. Tak. Tapi dia semua spesies lah, satu spesies, kata kan. Ada kambing, dia takkan mengawan dengan biri-biri. Biri-biri dia takkan mengawan dengan kambing. Dan dia ada satu lagi kibash. Kibash dia adalah kategori biri-biri, katakan. Cuma kibash ni dia punya ekor dia lemak terkumpul kat ekor. Kalau tuan-tuan tengok ada jenis kibash ni, dia punya lemak dia kumpul kat ekor. Kebiasaan macam itulah, katakan. Ada juga yang lain sikit. Kalau dah dipotong ekornya tu, maknanya tak ada lah ekornya lemak kumpul je tu. Ada. Sebab ada setengah-setengah tu memang dipotong ekor, daripada kecil lagi dipotong ekor, tapi dia kibash, katakan. Antaranya sebab nak mengelakkan penyakit. Dia kencing ataupun dia kencing lah, khususnya yang betina dia akan potong. Kebiasaannya potong ekor, pendek, kontotkan ekor. Wallahu a'lam. Jadi insya-Allah zakat unta ni setiap 5 ekor. Dia setiap 5 ekor. 1, 2, 3, 4 tak kena zakat. Masuk 5 kena zakat. So kalau sampai 9, dia still seekor kambing, still seekor biri-biri, kan? Seekor biri-biri. Dan setiap 5, maknanya dia kena bayar seekor kambing, seekor biri-biri. Kalau maknanya kalau kata 14 ekor, dia kena 2 ekor kambing. 2 ekor kambing biri-biri. 19 maknanya 3. Sampailah 24. So 24 ekor kambing, 24 ekor unta, dia kena keluarkan zakat 4 ekor biri-biri, katakan. 4 ekor biri-biri. Dan masuk saja 25 sampai jumlah 35, dia kena bayar unta. Dia kena bayar unta juga. Dia panggil bintun muhab, yakni umur unta yang setahun genap masuk tahun yang kedua. Dia panggil bintun muhab. Ini lembu unta betina lah. Ini unta betina setahun genap masuk tahun yang kedua. Dan masuk tahun kedua, katakan. Maknanya setahun lebih lah, umur dia setahun lebih. Masuk jumlah 36 ekor hingga 45 ekor, dia kena bintun labun, iaitu anak yang usia iaitu unta yang usianya masuk ke tahun 3, tahun yang ketiga, 2 tahun setengah, 2 tahun ke atas. Dan 46 ekor unta sampai 60 ekor dia kena hiqqah. Hiqqah ni unta yang masuk tahun yang keempat. Maknanya tahun yang keempat tu dia 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. Dan 61 sampai 75 jaz'ah, unta yang usianya tahun yang kelima, 4 tahun setengah ataupun 4 tahun ke atas. 91 hingga 120 dia kena 2 bintun labun. Bintun labun nama unta lah. Bintun labun unta betina yang umurnya setahun genap setahun masuk tahun yang kedua. Kalau hiqqah, dia unta yang masuk tahun yang keempat. Bintun labun unta yang genap 2 tahun. Bintun labun unta yang genap 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Hiqqah ialah unta yang cukup 4 tahun masuk tahun yang kelima. Hiqqah yakni unta yang masuk ke tahun keempat. 3 tahun genap umur masuk tahun yang keempat. Ni nama-nama kalau tak ingat ni susah agak kan. Bintun labun, bintun muhab, kemudiannya bintun hiqqah, kemudiannya jaz'ah. Ini istilah yang kita kena ingat. Yang kalau kita ada bela unta lah, tak ada bela unta tak payahlah ingat, kan. Hanya orang ahlinya ataupun orang yang ada bela dia kena ingat lah. Dia kena, sebab dia kena bayar zakat.
130 dan seterusnya. Bila dia ada 130 ekor ke atas, maka setiap 40 ekor unta, zakat yang wajib dikeluarkan adalah seekor bintun labun. Seekor bintun labun, maknanya setiap 40 ekor kiraannya, kalau 130 tu maknanya dia ada 40, maka dia kena 3 ekor bintun labun yang wajib dia keluarkan zakat. Sedangkan kalau tak nak yang kiraan 40, dia boleh gunakan kaedah 50 ekor. Tapi 50 ekor dia nak kira 50 ekor, dia kena bayar hekah. Hekah ni umurnya 3 tahun, masuk tahun yang keempat, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tidak wajib pada perhitungan 4 pertama kewajipan untuk menaik. Maknanya bawah 5 tak wajib bayar zakat. 5 ke atas baru bayar zakat. Dan ni disebut dalam hadis Nabi SAW, suatu yang jumlahnya di bawah 5 wasak daripada kurma dan tidak perlu dikeluarkan zakat sebab memang tidak diwajibkan. Juga suatu yang di bawah 5 awqiyah daripada perak tidak wajib bayar zakatnya. Demikian juga pula yang di bawah 5 ekor unta tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam. Itu zakat unta. Unta tak ada kat Malaysia. Ada. Tak ada lagi orang bela kat Malaysia lagi lah, sebab mungkin cuaca tak sesuai ke apa. Dekat zoo boleh jumpa nak. Tapi kalau zakat lembu dengan zakat kambing, yes, kita tekan. Nisab zakat lembu, awalnya nisab lembu adalah 30 ekor. Ada 30 ekor, barulah dia kena bayar zakat. Zakat ternakan. So ingat balik, zakat ternakan bukannya maknanya dia ada automatik dia ada lembu je terus kena bayar zakat lembu. Tidak. Dia ada ikut syarat tadi. Ada milk tam, kemudian dia kena digembala, dan syarat-syarat yang lain lah, katakan. Tapi kalau tak ada digembala, makanya tuan-tuan macam Allah tidaklah wajib dia zakat ternakan. Zakat, jadual zakat lembu, katakan. Yang pertama sekali 30, bilangan 30, dia kena keluar seekor anak lembu jantan ataupun anak lembu betina, tabi' ataupun tabi'ah, yang umurnya setahun, masuk tahun yang kedua, dia panggil tabi'. Sebab kenapa dia panggil tabi' dengan tabi'ah? Lembu kalau umur setahun lebih ni, dia masih lagi ikut mak dia. Dia masih lagi mengikut mak dia, sebab tu dia panggil tabi', katakan. Kalau ada 40 ekor, 40 sampai 59, dia kena keluarkan seekor lembu yang umurnya musinnah. Musinnah ni umur lembunya tadi telah cukup 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. 60 sampai 69 kena keluar 2 ekor tabi', 2 ekor lembu setahun genap, masuk tahun yang kedua. Dan 70 sampai 79 1 ekor tabi' dan 1 musinnah cukup 2 tahun, masuk tahun yang ketiga. 80 sampai 89 2 ekor lembu yang musinnah. 90 hingga 99 3 ekor lembu tabi'. 100 hingga 109 1 ekor musinnah dan 2 ekor tabi'. 110 sampai 119 2 ekor lembu musinnah dan 1 ekor lembu tabi'. 120 naik 120 hingga 129 3 ekor musinnah dan 4 ekor tabi'. Masuk naik lagi sampailah 130 atau 39 3 ekor lembu tabi' atau 1 ekor lembu musinnah. 140 sampai 149 2 ekor lembu musinnah dan juga 2 ekor lembu tabi'. 150 hingga 159 5 ekor lembu tabi' dan demikianlah seterusnya.
Dah. Maknanya dia punya kiraan dia kita kata dia lah 10 tu kita. 150 sampai 159, 160 sampai 69 dan seterusnya 10 gandaan 10 dia kena tambah lagi 5, 6, 7 ekor musinnah dan juga kiraan-kiraan yang berikutnya lah nyatakan. Jadi ini siapa yang akan cakna benda ni? Orang yang ada lembu dan juga ada orang yang ada membela lembu secara gembala nyatakan. Tapi tidak, bila dia tidak mengembala lembunya tadi tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dia bayar zakat ternakan. Yang ketiga, nisab zakat kambing. Nisab zakat kambing, awalnya kambing ni kena ada 40 ekor baru diwajibkan bayar zakat. Tak ada bawah 40 ekor tak wajib bayar zakat. Itu dia punya nisab dia lah. Ada. Secara umum dia kena bayar 40 sampai 120 ekor, dia kena keluar seekor kambing. Kalau dia ada 40 ekor, ada 60 ekor, ada 100 sampailah 120 ekor, dia kena keluarkan zakat 1 ekor kambing. Kalau dia ada 121 sampai 200 ekor, dia kena 2 ekor kambing. Kalau 201 sampai 300 gandaan dia 100, maka 300 ekor 3 ekor kambing. Kalau ada 300 sampai 400, dia kena 4 ekor kambing dan seterusnya gandaan 100. Setiap 100 ekor menyatakan, lepas tu semuanya tambah lagi seekor kambing, tambah lagi seekor kambing. Wallahu a'lam. Sifat ukuran pada haiwan ternak, bentuk ataupun sifat ukuran wajib pada zakat haiwan ternak berbeza sesuai dengan kesempurnaan dan kekurangannya. Adapun kekurangan ini terjadi pada 5 perkara. Kekurangan mati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali sakit. Haiwan ternak yang dizakatkan mestilah haiwan yang sihat. Haiwan yang nak dizakatkan tu, haiwan ternak yang dizakatkan mestilah sihat dan tidak boleh haiwan yang sakit. Janganlah dikeluarkan zakat dengan zakat yang kambing yang dah uzur kita kan. Tak boleh katakan. Binatang yang yang tu hendaklah bukanlah binatang yang kita kata tidak sempurna ataupun yang tidak sihat. Tak boleh. Jangan keluarkan zakat binatang yang aib, ada keaiban. Bila haiwan ternak itu memiliki aib, yang mana adanya aib itu merupakan sebab pengembalian dalam jual beli, maka hukumnya adalah sama dengan yang sakit. Kita jual lembu cacat nyatakan, tak sah tak untuk buat korban? Tak sah katakan. Maka begitu juga kita tak boleh keluarkan zakat dengan kita keluarkan zakat itu dengan kambing ataupun lembu yang memang dah cacat. Yang cacat. Tu cacat ni cacat yang mencacatkan dagingnya lah katakan. Normalnya yang mencacatkan daging, yang mencacatkan ataupun kita kata contohnya tempang ke, ataupun ada kita kata luka ke yang teruk, ada, itu semua dipanggil aib. Yang seterusnya nama Allah Subhanahu wa taala jantan. Dia kata sini, apabila kekurangan ini adalah jantan dan haiwan yang dimiliki terbahagi antara jantan dan betina, maka tidak dibolehkan jantan kecuali pada 25 yang mana diterima Ibn Labun ketika tidak ada bintun mukhat. Namun apabila semuanya jantan, maka dibolehkan mengambil jantan. Tadi macam zakat unta, kita tak boleh keluarkan zakat tadi dengan menggunakan unta jantan. Kita kena keluarkan zakatnya unta betina berbanding dengan lembu. Lembu kita boleh gunakan lembu jantan ataupun tabi' atau tabi'ah, katakan boleh guna yang tu.
Cumanya tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kalaulah semua unta saya jantan Ustaz mengatakan, boleh tak saya kenakan keluar juga ke yang betina? Tidak, boleh je dia ambil yang jantan jika tak ada betina mengatakan. Ibnu Labun. Sedangkan lembu maka mesti dikeluarkan tabi' jantan ketika jumlahnya 30 ekor. Kat sini apabila, dan mesti dikeluarkan musinnah apabila bergabung yang jantan dan betina katakan. Ini kalau lembu macam Allah Subhanahu wa taala 30 ekor, dia sebut kat sini dikenakan kena keluarkan tabi'. Dikenakan tabi' seekor anak lembu jantan. Ataupun lembu betina. Dan mesti dikeluarkan musinnah apabila bergabung yang jantan dan yang betina. Apabila semuanya jantan, maka dibolehkan mengeluarkan yang jantan menurut pendapat yang lebih sahih katakan. Kalau kambing apabila bergabung jantan dan betina, maka yang dikeluarkannya adalah betina. Kalau gabungan jantan dengan betina, yang dikeluarkan, yang dizakatkan ialah kambing betina. Wallahu a'lam. Namun apabila bergabung semua jantan, maka bolehlah dikeluarkan yang jantan sahaja. Kerana yang wajibnya adalah ada syatun, dan syat adalah betina dan jantan, berbeza dengan unta dan 40 ekor lembu. Wallahu a'lam. Harta benda yang tidak diambil zakat, tidak boleh bagi yang mengeluarkan zakat itu untuk mengeluarkan zakat sebagai satu kewajipan dari sebagian jenis yang melahirkan demi untuk menjaga si pemiliknya. Jika juga hendaklah tidak mengeluarkan haiwan ternak yang masih merawat anaknya. Seperti haiwan ternak yang baru melahirkan anak, jangan keluarkan zakat. Kambingnya yang baru beranak, katakan, ibunya dikeluarkan sebagai zakat, tak boleh katakan. Kerana di situ macam Allah Subhanahu wa taala, nanti anaknya siapa yang nak menyusukan katakan. Jadi di situ akan menganiaya anak lembu tadi, ataupun anak unta tadi, ataupun anak kambing. Biarlah kalau nak zakat pun kambing itu dah lepas menyusu ke katakan. Seperti itu juga kambing, lembu dan juga unta. Juga tidak boleh keluarkan zakat haiwan ternak yang sedang bunting. Kambing ataupun lembu yang dan unta yang nak dizakatkan itu jangan dah bunting, yang belum katakan. Demikian juga tidak, macam mana Ustaz nak tahu dia dah bunting ke belum? Ahluhu ya'rif katakan. Orang yang bidang dia tahu. Dia tahu lembu dia ni bunting. Tak bunting ke tak bunting, dia tahulah katakan. Kita tak payahlah, kita bukan ahlinya. Cuma disebut dalam fiqh begitu. Dan juga tidak dibolehkan mengeluarkan haiwan gemuk yang dipersiapkan untuk makan. Kalau kambing tu memang kita gunakan untuk makan, untuk kita makan sendiri, tak perlu, jangan keluarkan zakat yang tu. Yang tu untuk kita makan. Dan juga kambing jantan yang dipersiapkan untuk dipanggil apa? Bapak kandang, ataupun untuk tujuan dibaka. Jangan keluarkan zakat yang tu. Ini zakat yang lain katakan. Yang lain. Juga tidak dibolehkan mengeluarkan haiwan yang terbaik dalam menghasilkan wang, disebabkan kecantikannya dan keindahannya. Ada orang dia bela kambing tadi, cantik kambing tu, mungkin warnanya, mungkin kita kata rupa parasnya, dan macam Allah. Memang ada orang yang habit dia punya buat macam tu katakan. Sebab tu tak pelik tuan-tuan tengok kambing paling mahal, tak silap saya kambing paling mahal ialah apa yang paling mahal, 24 ke 25 ribu kata seekor. Mahal macam Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Itu zakat yang paling mahal lah katakan. Sampai kambing yang paling mahal, mungkin lebih, ada yang lebih daripada itu pun ada. Dia tengok baka.
Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, zakat kambing ini tidak boleh dikeluarkan dengan nilai. Zakat ternakan ni tidak boleh dikeluarkan dengan nilai. Dia dikeluarkan dengan kambing tu sendiri, lembu tu sendiri, ataupun unta tu sendiri. Ini hukum asal lah, tak? Tetapi saya rasa fatwa-fatwa yang baru kita katakan boleh dengan nilaian, katakan. Boleh dengan nilaian. Nanti kan dekat pusat zakat nanti dia kena sediakan kandang pula, katakan, untuk orang bayar zakat kambing, lembu dan sebagainya. Maka mungkin ada di sana ada fatwa-fatwa yang latest, yang baru untuk zakat ternakan tadi dikeluarkan dengan nilaian. Wallahu a'lam. Walaupun dalam fiqh katakan tidak boleh mengeluarkan dengan nilaian dalam harta benda zakat. Hal ini disebabkan ukuran wajib di dalam zakat adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ukuran wajib dalam zakat. Semua halnya dengan korban. Kita kata, maka ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan dilakukan dengan haiwan ternak, maka tidak boleh digantikan dengan yang lain. Wallahu a'lam. Ini sama juga masalah zakat fitrah. Zakat fitrah patut kita dalam mazhab Syafi'i, zakat fitrah itu dengan beras. Kita tak boleh gunakan zakat fitrah tadi dengan dengan duit asal. Yajib biqutil balad, maknanya diwajibkan dengan makanan asasi yang dimakan. Tapi fatwa yang kita guna pakai dekat Malaysia ini adalah pandangan mazhab Imam Abi Hanifah rahimahullah taala, yang mana boleh dinilaikan, dibayar dengan nilaian. Sebab tu setiap tahun bayar zakat tadi dengan nilaian sahaja. Wallahu a'lam. Kalau setengah-setengah orang yang dia betul-betul dia nak follow mazhab Syafi'i, itu yang dia masih keluar lagi kan zakat fitrahnya dengan beras. Orang tua dulu katakan memang dikeluarkan dengan beras, katakan. Setengah-setengah tempat masih lagi dengan makanan asasi, macam dekat negara Arab contohnya. Setengah-setengah negara Arab mereka masih mengeluarkan dengan makanan asasi, katakan beras ataupun gandum ataupun sesuatu dengannya. Wallahu a'lam. Jadi itu dituntut mati Allah. Topik pada pagi ini iaitu berkaitan dengan zakat al-an'am, zakat ternakan. Wallahu a'lam. Nanti pagi besok kita ada satu lagi, kita nak ambil zakat pertanian dan buah-buahan. Adakah semua buah-buahan kenakan bayar zakat, ataupun bagaimana tuan-tuan mati Allah zakat pertaniannya? Orang yang sayur-sayuran nak kena bayar zakat ke Ustaz? Katakan orang tanam sayur nak kena bayar zakat ke? Katakan orang yang buah tanah, ada buah apple, buah anggur, buah kita kat Malaysia ni sekarang dah start tanam buah buah kurma misal kata, nak kena bayar zakat ke? Katakan ataupun kita gandum tak ada lagi lah kat Malaysia, tak sesuai untuk tanaman gandum. Tapi setengah-setengah negara, macam saya di Indonesia, dia orang dah start dah teknologi untuk tanam gandum, tak silap saya. Nyatakan kita kat Malaysia ni tak tahu kenapa lambat. Jagung, adakah jagung dikenakan bayar zakat ataupun tidak? Macam Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat pada besok pagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Jadi tuan-tuan macam Allah, itu dia. Ada soalan nak tanya kalau ada? Katakan kalau ada lah. Ya men. Sila.
Zakat KBSP mati Allah Subhanahu wa taala, dia tidak dikenakan bayar zakat kecuali apabila dia keluarkan duit daripada KWSP, ya kan. Dan kewajipan bayar zakat itu yang kita di Selangor ni apabila dia dikeluarkan. Dikeluarkan. Maknanya kenapa tak dikeluarkan zakat semasa berada kat dalam simpanan tu? Kerana kita tidak ada pemilikan yang sempurna, katakan. So pemilikan sempurna apabila kita dah keluarkan duit tersebut, dah ada pada tangan kita, maka terus keluar. Jangan tunggu setahun. Lepas dah keluar tu jangan tunggu setahun, sebab kalau tunggu setahun jawabnya duit tu habis dulu. Jadi sebab apa adalah dia punya sebab reason kenapa fatwa-fatwa tu, maknanya ketika keluar tu bayar zakat duit tersebut. Kemudian maka Allah, isu yang seterusnya ialah kita kata duit daripada sumber yang haram. Daripada duit sumber yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala, adakah perlu dibayarkan zakat, katakan. Contohnya kita kata duit judi, contohnya dia simpan duit judi dalam akaun dia, tuan-tuan mati Allah, adakah perlu dibayarkan zakat? Wallahu a'lam. Katakan duit haram, mati Allah Subhanahu wa taala tidak perlu dibayarkan zakat, katakan. Ada duit daripada sumber yang haram, katakan. Sebab zakat ni kita kata diambil daripada duit yang halal, katakan, bukannya daripada sumber yang haram, katakan. Wallahu a'lam. Kalau ada fatwa-fatwa yang lain saya tak pasti, saya lebih kata tawakuf kat situlah, katakan. Wallahu a'lam. Semuanya tuan-tuan macam Allah, kalau jelas haramnya tadi, maka duit itu tuan-tuan macam Allah tidak dikeluarkan zakat, katakan. Haram dah memang asalnya haram, katakan. Kalau ada syubhah, itu bab lain. Nah, itu nak kena tengok. Kita pun tak berani dia bekerja dekat kilang arak contohnya. Adakah sumber gajinya tadi semua dianggap sebagai haram? Maka perlukan fatwa di sisi ulama. Dan juga macam kata dia sebelum Islam dan selepas Islam, katakan. Sebelum Islam banyak macam dia buat, dia simpanannya itu adakah dikira nama Allah Subhanahu wa taala sama ketika dia belum Islam, ataupun sebab tu dengannya. Itu nanti saya cuba dapatkan fatwa-fatwa yang terkini lah. Pagi besok saya cuba dapatkan mana. Saya tak boleh nak jawab hari ni. InsyaAllah saya cuba jawab pada besok pagi, insyaAllah. Ya bang. Macam mana? Dia bagi pada asnaf yang ada. Dia bagi pada asnaf, dan terpulang asnaf tadi nak buat apa dengan ni. Sebab tu kalau dulu dia direct terus, ataupun dia pergi kepada orang yang mengutip zakat. Macam Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu diutuskan untuk mengutip zakat, maka dia akan kutiplah zakat. Kalau kambing lah dia akan ambil, dia bawa baliklah kambing. So dia akan mengagihkan zakat tersebut kepada orang yang layak. Ada. Sebab tu kita kat Malaysia ni memang macam Allah Subhanahu wa taala, kita ada lembaga zakat yang mana kita serahkan duit zakat kita kepada amil yang dilantik oleh oleh sultan ataupun raja. Dia bayar kat dia, dan dia orang yang menjadi kesalahan kalau kita beri sendiri direct. Ada. Dan kalau kata nak keluar kambing juga tuan, hari ni memang lembaga zakat tak terima lah. Dia nak letak mana? Tuan-tuan bawa seekor kambing pergi lembaga zakat Selangor, agak-agak terima. Dia tak terima, dia kata boleh tak tukar pada nilai, kata. Dia pun nak letak kat mana? Takkan nak letak dekat bangunan lembaga zakat no, kata seekor kambing. So dia biasanya dia akan buat bentuk nilaian. Dia akan nilaikan berapa harga seekor kambing tadi. Katalah normally seekor kambing dia akan letakkan katalah 800 setengah ke 900 setengah ke, ikutlah
ketetapan yang ditetapkan oleh zakat tadi pada nilaian seekor kambing, nilai seekor kambing yang kena keluarkan zakat tadi. Wallahu a'lam. Ada. Sebab tu setengah ulama dia berkeras kena keluarkan. Kalau zakat ternakan kena keluarkan seekor kambing, seekor lembu, seekor unta katakan. Tapi persoalan tadilah saya nak maknanya kalau nak keluarkan lembu pun semua, maknanya lembaga zakat Selangor nak kena cari satu bajet khas pula untuk itu katakan. Dan Allah alam katakan. Setakat yang saya tahu even zakat padi pun dia orang tukar kepada nilaian. Maknanya semuanya ditukar kepada nilaian. Wallahu a'lam. Sebab kita tak ikut yang dalam 4 ni, kita tak ikut mazhab Syafi'i, kita ambil pandangan mazhab Hanafi kerana kesesuaian keadaan, tempat, waktu dan zaman sekarang katakan. Wallahu a'lam. Semasa katakan. Tapi kalau orang stay nak keluarkan dengan beras, dengan binatang ternakan itu namanya Allah kita kata suka saya inginkan, tak ada cara kecuali dengan cara sendirilah, bagi sendiri ada. Tapi bagi sendiri tak boleh. Kalau kena tangkap, tuan-tuan tanggung sendiri. Itu je lah. Sebab lembaga zakat tak terima yang ni, yang ekornya katakan, yang hidup katakan. Dia semua bentuk inilah nilaian. Setahu saya lah, wallahu a'lam. Okey. Ada lagi? Tak ada. Tak ada, insya-Allah kita jumpa lagi besok pagi insya-Allah, sambungan berkaitan dengan zakat pertanian dan zakat buah-buahan insya-Allah subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Jadi setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.